radhiyallahu an, katanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantiklah aku untuk satu jawatan. Kemudian Abu Zar berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk bahuku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Zar, innaka da'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah rizyu wa nadamah illa man akhazaha bihaqqiha wa adda allazi alayhi fiha. Lalu Rasulullah menepuk bahuku dan baginda bersabda, maksudnya, hai Abu Zar, sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah. Wa innaha amanah, adapun perkara yang engkau minta itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah, ya akhirat nanti ia akan menghina. Rizyu wa nadamah, dan akan mendukacitakan. Kecuali orang yang dapat menjalankan dengan penuh kebenaran serta melaksanakan tugas yang dipikul ke atas tengkuknya. Hadis riwayat Muslim pada nombor hadis 4823. Baik, Abu Zar Al-Ghifari ini, seperti mana yang telah kita bincangkan, telah kita sebutkan riwayat hidupnya, dia ni kalau kita baca kisah kematian dia amat sedih, kerana dia adalah sahabat yang dimaksudkan oleh Nabi yang mati di tengah-tengah padang pasir. Hampir-hampir jenazahnya tidak dapat diuruskan kerana tak ada orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudiannya bertemu dengan sekumpulan orang mukmin yang dalam perjalanan perdagangan mereka dan mengenali jenazah itu adalah sahabat besar Nabi, iaitu Abu Zar Al-Ghifari. Lalu mereka lah yang telah menguruskan jenazah Abu Zar. Jadi Abu Zar ni telah Nabi ceritakan kematian, cara kematiannya, cara matinya ketika dia masih hidup lagi. Tapi masa hidup, walaupun dia hidup ketika itu, dia tak tahu bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah dirinya sendiri. Kerana Nabi pada pagi itu di Madinah, Rasulullah menyebutkan perkara ini secara umum tanpa Nabi memberitahu siapakah yang dimaksudkan daripada kata-kata Nabi itu. Apapun, Abu Zar telah membenarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Sesungguhnya memang Rasulullah itu orang yang benar. Jadi kematian Abu Zar ini menjadi pengajaran juga kepada kita dan para sahabat. Ya, kerana Abu Zar ini kita sebutkan, dia ni ada perangai yang kita kata agak pelik lah di kalangan sahabat, di mana dia ni tak boleh nak terima pendapat orang lain, tapi orang kena terima pendapat dia. Ini satu pengajaran kepada kita. Kemudian di dalam riwayat disebutkan ketika zaman pemerintahan Khalifah Islam yang ketiga, iaitu Khalifah Uthman bin Affan.
Rasulullah Utsman bin Affan ketika dia menjadi khalifah, Abu Zar ketika itu dia berhijrah pergi ke Syam. Tiba di Syam ketika itu, gubernur di Syam yang telah dilantik oleh khalifah ialah Muawiyah. Muawiyah ketika itu melalui pentadbiran dia telah berbincang dan mengambil kata sepakat, iaitu mereka khalifah nak buat istana baru menggunakan wang rakyat. Perkara ini telah ditentang sekeras-kerasnya oleh Abu Zar. Abu Zar tak setuju. Berlakulah perdebatan yang sangat hangat sehingga Abu Zar ini dalam bahasa kasarnya dia diusir keluar oleh gubernur daripada Syam. Bila dia diusir keluar, dia balik ke Madinah dan dia mengadu hal ini kepada khalifah. Utsman bin Affan kata, Muawiyah benar, adapun kamu salah. Jadi perkara ni menyebabkan Abu Zar merasakan dia ni memang pendapatnya akan sentiasa ditolak. Dia sebenarnya Abu Zar ni, yang masalah pada dianya ialah cara dia menegakkan pendapat dia tu. Makna kata dia ni, dia punya pendapat tu betul, ya. Kalau ditimbang-timbang betul. Tapi cara dia mempertahankan pendapat itu kadang-kadang dia terlampau ekstrim, ya, terlampau kita kata keras, ya, dengan pendapat dia, menyebabkan kebanyakan sahabat ketika itu tak boleh terimalah pendapat dia. Maka dia diusir. Bila dia diusir keluar dan dia mengadu kepada khalifah, dan dia melihat khalifah sendiri pun tak menyebelahi dia, maka akhirnya dia buat keputusan dia nak bawa diri dia. Dia bawa diri dia, kira merajuklah. Dia pergi menuju ke Iraq. Dia nak pergi ke Iraq. Kemudian di tengah perjalanan dia tak sampai lagi, Allah takdirkan dia jatuh sakit dan dia nazak dan dia meninggal dunia di tengah-tengah padang pasir. Jadi ini kisah bagaimana Abu Zar seorang yang sangat tegas dengan pendirian dia. Dan dengan tegas pendirian ini, ya, menyebabkan orang tak suka pada kita. Saya teringat kisah macam mana Buya Hamka pernah dipenjarakan. Ya. Buya Hamka ni seorang tokoh karismatik Indonesia. Dan Buya Hamka ni dia sangat rapat dengan Malaysia. Kalau tuan-tuan masih ingat, selepas dia dibebaskan setelah ditahan selama 2 tahun 4 bulan di penjara Indonesia, ketika dia baru-baru keluar tu, keadaan politik di Indonesia masih tegang. Lalu Buya Hamka ni dia, kita panggil, membawa diri dia lah. Kerana Buya Hamka ni seorang yang dia sangat, kita kata apa, seorang yang tegas dengan pendirian dia. Dia mengkritik kepimpinan Bung Karno ketika itu ataupun Presiden Soekarno ketika itu. Setelah dia dipenjarakan, bila keadaan politik di Indonesia masih tak stabil, Pak Hamka bawa diri datang ke Malaysia ketika itu. Dan ada pun kuliah-kuliah dia yang diatur di Malaysia, termasuk Masjid Negara. Ada yang mengatakan lebih 8 bulan Buya Hamka duduk di Malaysia ni. Jadi rapatlah Buya Hamka ni dengan Malaysia, kerana dari segi budaya, bahasa tak jauh berbeza kita dengan Indonesia. Kita serumpun.
kita kena tahu kenapa Buya Hamka dipenjarakan. Ya. Dia dipenjarakan kerana ketegasan dia dalam mempertahankan prinsip. Walaupun Buya Hamka ni dia dipanggil golongan Muhammadiyah di Indonesia, dia tidak berada dalam kumpulan, dia panggil NU, Nahdlatul Ulama di Indonesia, tapi prinsipnya sangat tegas. Ya. Buya Hamka ni sebenarnya kita kena tahu sejarahnya supaya dia jadi pedoman kepada kita. Yang menyeret Buya Hamka sampai ke penjara sebenarnya kerana ketegasan beliau dalam menentang satu parti besar ketika itu dipanggil Parti Komunis Indonesia. Ya, ataupun dalam singkatannya PKI. Atau dalam sebutan Indonesianya dia panggil PKI, Parti Komunis Indonesia. Ketika Indonesia pada awal merdeka, Bung Karno ketika itu sebagai Presiden pertama Indonesia, dia cuba nak mengurangkan pengaruh ataupun campur tangan Amerika Syarikat di ratau Nusantara termasuk Indonesia. Tapi silapnya Bung Karno ketika itu, dia berbaik-baik dengan Parti Komunis, tokoh-tokoh komunis. Kita tengok sejarah macam mana dia telah keluar menuju ke beberapa buah negara pada awal-awal pemerintahan dia. Dia telah pergi melawat ke Amerika sendiri. Kemudian daripada Amerika dia pergi ke Saudi, kemudian dia pergi ke Rusia, kemudian dia pergi ke China ataupun Tiongkok. Di sanalah dia telah memainkan peranannya, berbincang dengan tokoh-tokoh komunis ni untuk dibawa masuk pengaruhnya ke Indonesia. Tujuannya nak mengurangkan pengaruh Barat. Akhirnya, selepas itu, tokoh-tokoh komunis ini berkumpul di Istana Nasional di Indonesia, di Jakarta. Ramai datang ke Istana Presiden ketika itu, penuh. Datanglah Buya Hamka ketika itu. Buya Hamka, yang sebelumnya Buya Hamka ni baik hubungannya dengan Soekarno. Baik, hubungan mereka ni baik, bagaikan adik-beradik. Soekarno ni digelar Sang Fajar, kerana dialah pembuka kepada Indonesia. Jadi Buya Hamka menegur Soekarno ketika itu dengan kata-katanya, kenapa dibiarkan ramai orang yang tak beragama datang ke Indonesia, merujuk kepada komunis. Kenapa dibiarkan orang tak ada agama ni datang ke negara kita? Ketika itulah Soekarno melihat Buya Hamka sebenarnya tak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Presiden ketika itu. Dan sehinggalah berlakulah dalam tempoh itu yang panjang itu, berlakulah perbezaan pendapat yang sangat ketara di antara Buya Hamka dengan Bung Karno. Sampailah pada 12 Ramadan pada tahun 1964, hari Isnin, kira-kira jam 11 pagi, Buya Hamka baru pulang daripada kuliah tafsirnya di Masjid Azhar di Jakarta. 2 orang jeneral tentera datang dan menangkap dia. Tuduhannya bukan tuduhan yang alang-alang. Tuduhannya ialah merancang untuk membunuh Presiden Soekarno. Itu tuduhan yang dikenakan kepada Buya Hamka. Buya Hamka ni kita tahu tuan-tuan, dia hanya tajam di mata pena aja dia ni. Dia bukan ada kekuatan
apa nama fizikal, bertumbuk apa tak ada. Tapi pena dia tu tajam, kata-kata dia tu tajam. Akhirnya dia dibawa ke penjara Sukabumi di Jakarta. Di sanalah Buya Hamka menceritakan pengalaman 15 hari 15 malam dia telah disoal siasat tanpa henti, non-stop. Seksa dia. Perkara ni Pak Hamka tak pernah cerita dalam kuliah-kuliah dia, ceramah-ceramah dia. Tapi dia tulis. Pak Hamka ni lebih banyak menulis. Ada 100 lebih judul tulisan dia yang hebat-hebat. Karya dia yang paling agung, Tafsir Al-Azhar. Yang ni dia tulis selama 2 tahun 4 bulan berada dalam penjara. Novel dia yang paling agung, Tenggelamnya Kapal Wendelwich. Itu karya dia yang paling agung. Tuan-tuan kalau belum baca, saya syorkan tuan-tuan baca lah. Tuan-tuan akan nampak betapa ketinggian nilai bahasa yang digunakan di dalam novel ini. Dia bawa dia ke Sukabumi 15 hari 15 malam. Yang ni Buya Hamka cerita dalam buku dia bertajuk Ayah. Tuan-tuan baca satu buku dia tajuk Ayah. Bagaimana ada seorang jeneral, dia datang, dia menyiasat Buya Hamka di dalam penjara ketika itu, dan dia menggelar Buya Hamka ni sebagai pengkhianat. Dia kata, wahai Hamka, pengkhianat, ya, mau menjual Indonesia kepada Malaysia. Ketika tu dilaungkan slogan, memang konfrontasi, kita ingat lagi, berlaku konfrontasi di antara hubungan Malaysia dengan Indonesia. Di Jakarta, di seluruh Indonesia dilaungkan slogan Ganyang Malaysia. Ya. Pak Hamka lah tokoh yang telah menenangkan kedua-dua buah negara ni. Jadi dituduh Pak Hamka ni pengkhianat dan semacamnya. Akhirnya Pak Hamka didapati bersalah. Dipenjarakan dia 2 tahun, selama 2 tahun 4 bulan. Baik. Apa yang hebat Buya Hamka ni, kalau kita lihat, setelah dia keluar dari penjara, Allah menguji dia. Allah menguji kesabaran dia. Ya. Apabila orang-orang yang bertanggungjawab menyumbat dia dalam penjara ni, yang buat tuduhan yang bukan-bukan kepada dia ni, akhirnya di akhir hayat mereka terpaksa datang untuk meminta pertolongan daripada Buya Hamka. Ini disebutkan dalam novel Ayah tu lah. Tuan boleh baca, boleh tengok. Ketika Bung Karno jatuh sakit, terlantar di hospital, dia hantar 2 orang jeneral dia, bawa satu kertas kecil, jumpa Buya Hamka. Dalam kertas tu tertulis, sekiranya aku mati, minta tolong Hamka untuk menyolatkan jenazahku. Minta Hamka tolong sembahyangkan. Sudilah kiranya Hamka sembahyangkan jenazahku. Di bawah kertas kecil tu ada tanda tangan Bung Karno di bawah ni. Dan Pak Hamka ataupun Buya Hamka pergi menyembahyangkan jenazah orang yang pernah menuduh dia. Kemudian berlaku pula seorang lagi yang pernah bekerjasama dengan Bung Karno ketika itu, nama dia Yamin. Yamin ni dulunya bekas dia ni ketika zaman Bung Karno dia menteri, kita panggil menteri, macam menteri pertanian lah. Ya. Yamin ni jatuh sakit. Dia berharap kalau dia mati akan ditanam di kampung dia. Nama kampung dia Talawai, di Sawah Lunto, Sumatera Barat, Indonesia, Padang. Dia orang Minangkabau lah. Pak Hamka pun Minangkabau. Dia tengah sakit ni, dia hantar wakil dia nama Khairul Saleh. Khairul Saleh ni pun orang Minangkabau, 3 anak Minangkabau. Minta berbincang. Kerana ketika tu orang Minangkabau
terguris perasaan dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Yamin ketika dia jadi menteri. Dia ni adalah, masa dia jadi menteri ialah, menteri ni kadang-kadang kan cakap di mulut ni celupa je kan, main lepas dia cakap. Sampai keceluparan dia tu menyebabkan orang kampung dia tak terima dia waktu dia hidup. Sampai kalau dia balik kampung, bahaya pada dia. Ini memang teruk sangat kalau orang kampung tak terima ni. Macam kita lah, apa hal lama tak balik, orang kampung tak terima kata nak. Dia dah teruk sangat tu. Dia sepanjang dia hidup dia tak balik kampung dia. Dia balik-balik lah waktu belum ada krisis. Selepas krisis dia dengan kenyataan-kenyataan dia tak balik. Tapi saat dia nazak, saat dia mati, dia minta tolong supaya kalau boleh dia nanti dah mati nak ditanam di kampung dia. Sedangkan orang kampung takkan terima dia. Datanglah wakil dia, Khairul Salih ni. Khairul Salih jumpa Pak Hamka, minta tolong Pak Hamka memenuhi hajat terakhir Yamin ni. Pak Hamka seorang yang berjiwa besar. Ni nak jadi pemimpin ni kena ada jiwa besar. Tak boleh hati tisu, tak boleh sikit orang tekan kita, kita dah mengalah, tak boleh. Ataupun tak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman. Ini tak boleh. Kita kena balas kezaliman dengan kebaikan. Ini yang Nabi tunjuk kepada kita. Buya Hamka ketika itu ambil risiko balik ke Telawai, ke Sawah Luntur, jumpa penduduk kampung, berbincang, tenangkan mereka. Akhirnya orang kampung setuju. Bukan setuju disebabkan dia ni tak, tapi setuju kerana apa kita kata, keindahan akhlak. Orang tengok indahnya akhlak Buya Hamka tu. Walaupun ini orang yang pernah mengkhianati dia, ini orang yang pernah menzalimi dia, ini orang yang pernah mempenjarakan dia, tapi Buya Hamka berjiwa besar. Ini dua kisah macam mana hebatnya seorang laki-laki di Nusantara ni yang mempertahankan prinsip dia. Jadi kadang-kala bila kita dalam mempertahankan prinsip itu, bila kita terlalu tegas, menyebabkan orang tak suka dengan kita. Inilah yang berlaku sejarah. Begitu juga kita kena melihat daripada hadis ni ada 3 pengajaran besar yang boleh kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar. Yang pertamanya ialah hadis ini menerangkan kepada kita ada istinbat hukum di situ, iaitu apa hukum di dalam Islam ni kita meminta jawatan. Boleh tak kita meminta jawatan? Adakah akhlak yang baik bagi seseorang mukmin itu dia meminta-minta jawatan? Yang kedua, hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW menjelas dan menerangkan kepada kita bahawa jawatan ini adalah amanah. Jawatan ini adalah amanah. Dan hisabnya sangat berat di hari kiamat nanti. Di hari akhirat nanti hisab kepada jawatan ini sangat berat. Dan yang ketiga, Rasulullah menerangkan kepada kita di hujung hadis ini, Nabi menyebutkan illa man akhazaha bihaqqiha, kecuali kata Nabi kepada orang yang dapat menjalankan dengan penuh kebenaran. Makna kata orang yang layak, orang yang dilantik untuk menguruskan urusan orang ramai ini, dan dia dilantik di atas kelayakan dia, bukan sebab dia meminta-minta, maka dia boleh menerima jawatan. Maknanya dikecualikan meminta jawatan ni kepada orang yang layak, orang yang benar-benar dapat memikul amanah. 3 pengajaran daripada hadis ini. Baik. Yang pertama, meminta jawatan. Islam sangat melarang kita meminta jawatan.
Islam melarang kita kerana meminta jawatan ni satu bentuk akhlak yang tak baik. Baik, kalau kita lihat kenapa Abu Zar ni dia minta jawatan kepada Nabi? Dia mesti ada sebab dia. Yang ni kita kena jelas. Ulama-ulama hadis mengatakan Abu Zar dalam kes ini dia minta jawatan bukan sebab dia gila jawatan macam kebanyakan orang hari ni. Orang hari ni dia gila dengan jawatan. Sampai ada yang asyik dia je nak jadi ketua. Macam orang lain dah tak boleh dah. Ni pun satu hal juga. Ya. Jadi dia bukan nak jawatan tu sebab dia gila tak, tapi kerana kita kena faham, ketika Nabi jadi ketua kerajaan di Madinah, Nabi mengagih-agihkan jawatan kepada sahabat. Nabi bagi sahabat ni, kamu pergi ke Taif, berdakwah di sana, kamu jadi gubernur kat sana, kamu pergi ke Habasyah, berdakwah ke sana, kamu pergi ke Syam, ya, kamu pergi ke sana. Nabi agihkan jawatan kepada sahabat-sahabat. Jawatan ketika itu, ni kita kena faham. Jawatan yang Nabi bagi pada sahabat ketika itu, tugasnya ketika itu satu je. Tugas ataupun fokus utama orang yang dilantik itu ketika zaman awal Islam ni, tugasnya ialah nak menyebarluaskan Islam. Itu tugas paling utama yang Nabi. Sebab Islam masa tu baru peringkat awal. Nah, itu dia punya fokus utama. Dan jawatan-jawatan yang ditawarkan Nabi ni, jawatan yang tak ada allowance, tak ada dia punya gaji, tak ada dia punya kedudukan yang hebat, tak. Melainkan gubernur ni tak lebih daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi. Kena ikut macam mana yang Nabi buat. Jadi jawatan ketika di zaman Nabi ni sangat penting untuk dakwah kita tu lebih berkesan. Dia nakkan jawatan ni tujuannya supaya bila dia berdakwah, orang akan ikut dia, senang orang ikut dia. Sebab fitrah manusia ni macam tu lah. Ya. Beza kalau orang tu berjawatan bila dia bercakap dengan orang yang tak ada jawatan. Orang tak ikut orang yang tak ada jawatan ni. Kan? Macam dulu dia Perdana Menteri, lama jadi Perdana Menteri. Masa dia ada jawatan, orang ikut cakap dia. Bila dia dah tak jadi Perdana Menteri, orang ikut tak? Tak adalah orang nak ikut. Nah, itu beza tengok jawatan, betapa akrabnya jawatan itu. Itu sebab jawatan ni sangat mempengaruhi orang, dia boleh mempengaruhi orang. Jadi sebab tu Abu Zar dia perlukan jawatan ni, bukan tujuan untuk diri dia, dia nak menyebarkan dakwah. Dia pun nak ambil kesempatan seperti mana sahabat lain berdakwah. Dan dia minta pada Nabi pun daripada lafaz hadis ni, satu jawatan je dia minta. Dan dia tak mention lah jawatan tu apa. Kan? Maknanya kalau Rasulullah bagi dia jawatan ketua kampung pun okey dah lah, JKK kan. Tapi satu pun Nabi tak bagi. Nabi tak bagi kat dia. Dia minta satu pun Nabi tak bagi. Kalau kita ni dah satu nak dua. Nah, sampai ada orang nak nyebut nama dia tu lagi mudah daripada jawatan dia. Merangkapnya banyak. Lah dia merangkap. Ya? Pengerusi ini merangkap ini, merangkap Setiausaha Agung, merangkapnya tu sampai 3 muka surat kena tulis. Punyalah banyak jawatan dia. Dah. Tak apalah kalau dia betul-betul amanah dengan jawatan dia. Baik. Hadis ini persis dengan satu hadis yang telah dikeluarkan, di mana Nabi SAW pernah bersabda, maksudnya hakim itu ada 3 jenis. Satu di dalam syurga dan 2 lagi di dalam neraka. Adapun hakim di dalam syurga itu ialah seorang yang mengenali kebenaran, lalu dia menjatuhkan hukuman dengan kebenaran. Manakala orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia berlaku zalim, yakni berpaling, maka dia ditempatkan di dalam neraka. Seterusnya yang seorang lagi, dia menjatuhkan hukuman dengan kejahilannya, maka tempatnya di neraka.
Hadis riwayat Abi Daud 3575, At-Tirmizi 1372 dan Ibnu Majah 2404. Hadis ni pula menerangkan kepada kita betapa beratnya amanah hakim. Jadi hakim. Ya. Hakim ni jawatan yang sangat berat. Pernah berlaku kepada Sufyan As-Sauri, seorang tabi'in. Kisah dia panjang, kita pendekkan. Sebab roti canai pun dah baru dah ni. Sufyan As-Sauri ni seorang tabi'in yang sangat tinggi ilmu dia. Di zaman dia, dia ni seorang yang menjadi rujukan di Mekah. Satu hari khalifah bercadang nak lantik dia sebagai hakim. Datanglah wakil daripada khalifah dari Madinah ke Mekah, beritahu khalifah nak lantik kamu jadi hakim. Dia tak tunggu lama, dia tolak jawatan tu. Ya. Dia terus tolak, dia tak tunggu lama. Dia kata, saya tak boleh, saya bukan orang yang layak memikul jawatan itu. Kerana nanti bila saya jadi hakim, saya akan duduk di atas masyarakat. Dulu hakim ni lebih tinggi daripada khalifah, jawatan dia. Kerana dia boleh menjatuhkan hukuman. Sehingga khalifah tu sendiri pun kalau dapat salah, boleh dijatuhkan hukum oleh hakim. Tinggi jawatan hakim tu. Dan hakim ketika itu gaji yang paling tinggi. Hakim paling tinggi. Kita kat Malaysia ni hakim mahkamah syariah rendah gajinya, lebih kurang gaji pegawai-pegawai biasa. Itu kita punya. Ya. Beza kita. Jadi putusan ni balik beritahu pada khalifah. Dia tak nak, dia tolak jawatan ni. Kalau kita lantik jadi hakim, tuan-tuan, entahlah. Tak pula dia datang pakai Mercedes. Dicampaknya kunci kita. Bagilah saya masa sikit. Bagi masa tu habis dah. Ini tak tunggu masa, terus tolak. Tak mau, dia kata. Ya, saya tak layak. Sedangkan ketika itu di Hijaz, tak ada orang yang paling layak. Memang dia lah. Ketinggian ilmu dia. Tapi dia menolak. Khalifah beritahu pada wakil dia, pergi jumpa dia balik. Bagi tahu pada dia sama ada dia terima jawatan ni ataupun dia akan ditangkap, akan dibunuh. Sampai begitu, tuan-tuan. Ya. Dua khalifah ni, wakil khalifah ni datang ke Mekah bagi tahu. Khalifah bagi masa 3 hari untuk kamu fikir. Sama ada terima ataupun kamu dibunuh. Ya. Kamu akan ditangkap atau dibunuh. Tengah malam, dia tutup wajah dia, dia jalan seorang diri di padang pasir, dia lari ke Yaman. Tak nak dia dengan jawatan ni. Kalau kita dah ni kan, tak dipaksa pun kita terima, ini kan dah dipaksa. Tak dipaksa pun minta. Ini pula dipaksa, sampai nak dibunuh. Kalau kita dah lah. Ya? Tapi dia ni tak. Dia jalan tengah-tengah padang pasir, dia melarikan diri sampai dia ke Yaman. Di Yaman tak ada orang kenal dia. Kalau ada pun orang kenal nama je, orang tak kenal rupa. Dalam kisah ni ceritakan, dia sampai di satu kebun tamar, dia jumpa pemilik kebun tamar ni, dia tanya, ada kerja kosong kat sini? Kata pemilik tamar ni, ada, pemilik ladang tamar ni, ada, dia kata, tapi kerja-kerja hamba, bukan kerja-kerja yang hebat. Tak apa, dia kata, saya nak buat kerja tu. Okey, kalau kamu setuju, aku bayar kamu gaji hamba je lah. Gaji hamba ni rendah lah. Menolak gaji yang besar, ya, kerana takutkan jawatan ni, sanggup terima gaji yang rendah. Dalam riwayat tu disebut 3 bulan dia kerja di ladang ni, di kebun tamar ni. Lepas 3 bulan, tuan kebun ni datang jumpa dia. Tanya dia, dia kata, selama 3 bulan kamu duduk sini, aku nak tanya sikit lah. Apa beza tamar Yaman dengan Hijaz? Apa beza rasa buah kurma ni? Yaman punya dengan Hijaz, semenanjung Arab. Kata Sufyan As-Sauri, dia kata, demi Allah, dia kata, ini soalan yang aku tak dapat jawab. Aku tak boleh jawab. Jadi pemilik kebun tamar ni, dia tanya, kamu 3 bulan kerja dekat dalam ladang ni, duduk dengan pokok kurma aku dalam ni,
Kamu tak pernah rasa sebiji pun. Sebiji pun buah kurma aku kamu tak pernah rasa. Tak pernah, dia kata, aku tak pernah makan. Sebab semenjak aku datang sini, kamu hanya pelawa aku, bagi aku kerja, lepas tu bagi aku duduk kat sini je. Belum pernah lagi kamu suruh makan. Kalau kita 3 bulan je suruh jaga kebun durian. Bukan durian, dengan pokok-pokoknya lebuh habis. Ini bagaimana amanahnya dia dengan jawatan dia. Dia kata aku tak dapat nak bagi tahulah, dia kata aku memang tak tahu, dia kata. Kata pemilik kebun ni, kamu ni, akhlak kamu ni sama seperti seorang ulama besar yang ada di Mekah, Sufyan As-Sauri. Bila sebut nama tu dia dah tak sedap lah. Allah dia ni. Ya. Sebut pula nama tu. Jadi dia pun rasa dah tak selamat di situ, dia bawa diri, dia buat keputusan nak balik semula ke Mekah. Dan dia kata tawakal je kali ni, kalau matilah, tapi dia nak balik ke Mekah juga. Dia balik ke Mekah. Dalam perjalanan dia balik ni ada seorang lelaki. Masa tu khalifah menawarkan 1 peti wang emas siapa yang dapat tangkap Sufyan As-Sauri. 1 peti wang emas ni saya tak tahulah, yang tahu Piramli je. Saya tak tahu. Banyak mana saya tak tahu. Jadi ditawarkan. Dia ni dah termakan tawaran ni. Dia kenal Sufyan As-Sauri ni, dia follow, dia ikut. Dia ikut sampai Sufyan As-Sauri masuk Masjidil Haram. Sufyan As-Sauri ni kalau kita baca kisah dia ni seorang yang kalau sembahyang, sujud dia lama. Lama sujud dia. Ya, sampai dahi dia pun bengkak-bengkak. Kita ni lama juga sujud tapi kaki bengkak, gaut. Itu beza kita, ke kaki begini kita ni. Jadi lelaki ni dia ikut Sufyan As-Sauri sampai di Masjidil Haram, depan Kaabah dia pun sembahyang. Dia tengok Sufyan As-Sauri ni sembahyang. Dan dia sujud. Kemudian lelaki ni dia buat akal untuk tawaf lah. Kata lelaki ni, demi Allah, sehingga aku selesai 7 kali tawaf, Sufyan As-Sauri ni belum lagi mengangkat kepalanya. 7 kali dah aku pusing, dia tak angkat lagi. Lalu aku tengok dia ni seorang yang sangat tawaduk. Baru aku tahu kenapa dia menolak jawatan hakim tu. Ya. Lelaki ni pun pergi sebelah dia selepas tu. Ini saya ringkas cerita dia, panjang sebenarnya, saya ringkaskan. Ya. Sebab dia pergi sebelah lelaki ni, sebelah Sufyan As-Sauri. Lelaki ni pergi sebelah Sufyan As-Sauri, habis sembahyang dia pun tanya. Dia kata, saya sebenarnya tadi ni saya termakan dengan tawaran 1 peti wang emas. Saya nak bagi maklumat supaya kamu ditangkap. Tapi bila aku tengok kamu solat sujud terlalu lama, ya, dan aku tengok kamu seorang yang sangat tawaduk, dan aku dapat jawapan kenapa kamu tak nak jawatan hakim ni. Jadi aku nak berdoa. Ya. Mudah-mudahan doa aku, kata lelaki ni, akan dulu diterima oleh Allah daripada doa kamu yang sujud lama ni. Ni. Lelaki ni berdoa. Doa depan Kaabah, ya Allah ya Tuhanku. Masa ketika Sufyan As-Sauri ni dah balik semula ni, 2 utusan khalifah ni dalam perjalanan nak pergi tangkap dia. Sebab dah ada orang bagi maklumat. Dia dalam perjalanan nak masuk ke kota Mekah daripada Madinah. Lelaki ni berdoa, ya Allah ya Tuhanku, halanglah wakil khalifah yang sedang dalam perjalanan untuk menangkap Sufyan As-Sauri. Allah mengangkat doa lelaki ni daripada doa Sufyan As-Sauri ni. Diriwayatkan 2 orang utusan khalifah ni belum sempat masuk kota Mekah, mereka mati mengejut. Kedua-duanya mati mengejut, tak sempat masuk. Ya. Ni tengok bagaimana kita tengok, bukan kisah kematian 2 orang pegawai itu, bukan, tapi kita nak tengok betapa Sufyan As-Sauri walaupun dia memiliki kelayakan ilmu yang sangat tinggi untuk jadi hakim, tapi dia tetap menolak. Kenapa? Kerana mengenangkan hisab kepada jawatan itu sangat berat di akhirat. Mereka takut, ya. Baik. Apakah umat Islam secara totalnya perlu menolak jawatan? Tak boleh juga. Janganlah tuan-tuan semua lepas ni, balik lepas kuliah subuh ni,
Semua tak nak. Sampai dia jumpa bini dia dengan ini, abang isytiharkan, abang letak jawatan sebagai ketua keluarga katanya. Sebab Ustaz Azlan kata hisab dia sangat berat, dia kata. Ya, abang serah kepada kamulah. Kamu bukan macam tu tak. Ya, adakah orang umat Islam ni secara totalnya asal jawatan je kena tolak? Tak boleh juga. Sebab kita kena faham dari sudut siasahnya, kita kena faham. Ya, ada masalah yang lebih besar kalau umat Islam tak memegang jawatan-jawatan penting dalam sesebuah negara. Itu satu benda yang kita kena faham. Ya, itu berkait pula dengan masalah siasah, dia ada kefarduan dia. Jangan pula kita ni sampai zuhud lepas ni, sampai tak nak langsung. Apa jawatan pun tak nak. Akhirnya jawatan dipegang oleh orang kafir. Ini tak boleh. Ini salah. Ya, ini salah. Kewajipan kita mempertahankan kedaulatan, kekuasaan mesti berada di tangan umat Islam. Itu wajib. Kita kena faham yang tu. Ya. Adapun jawatan-jawatan secara peribadi itu, ya, tak melibatkan masalah yang besar kepada ummah, itu kita boleh menolak. Itu pun dengan kadar kalau sekiranya, ya, memang ada orang lain yang lebih layak, baru kita boleh menolak. Kalau kita menolak satu jawatan disebabkan kita tak pegang jawatan itu, disebabkan kelayakan kita, masyarakat jadi kucak-kacir, urusan umat Islam tak dapat dijalankan, urusan umat Islam jadi, ya, kucak-kacir, kita tak boleh menolak jawatan ketika itu, kena terima jawatan. Itu beza, kita kena faham. Jangan kita pula terperangkap, ya, kafir yang lebih adil lebih bagus, kita kata. Ada orang suka buat ayat gitu. Ya, biar dia kafir tak apa, tapi dia adil. Daripada Islam, apa katanya, tak adil, zalim. Ini ayat tak betul. Ini ayat yang tak pernah dipakai dalam dalam prinsip Islam, tak pernah dipakai gitu. Macam mana teruk sekalipun kepimpinan ni mesti diserah kepada orang Islam. Yang tu kita kena faham. Ya. Saya tengok masyarakat kita, orang Melayu kita khususnya di Malaysia ni, dia dah ada kesedaran dah. Ada juga hikmah. Ya, hikmahnya Allah tunjukkan, ya, bagaimana dia hilang kuasa sekejap. Jadi bila bertaut semula kiambang itu, kita tengok ada kesedaran. Di situ kita dapat melihat betapa pentingnya Islam ni, orang Islam memegang kuasa. Kita kena belajar, ya, bagaimana Islam ni melarang kita, dan tak boleh juga kita khianat. Tak boleh khianat dalam perjanjian-perjanjian yang kita buat. Jangan sekali-kali kita khianat. Orang Islam ni memanglah dari dulu sampai bila-bila pun akan ada golongan-golongan yang akan mengkhianati perjanjian, yang melupakan matlamat asal. Kita tengok zaman Nabi sendiri pun adanya golongan-golongan munafik yang mengganggu Nabi. Orang munafik ni sampai bila-bila ada, kita kena ingat. Ya, dan mereka ni sentiasa mengganggu perkembangan Islam. Mereka cari jalan bagaimana nak menjadikan Islam ni, ya, tak bersatu. Baik, sebaik-baiknya seorang Muslim itu menghindarkan diri untuk menyandang jawatan yang tinggi dan mengejar pangkat, walaupun dia seorang yang layak menyandang jawatan itu. Kerana siapa yang menjadikan pangkat dan kedudukan itu sebagai batu loncatan, kelak dia akan diperhambakan oleh pangkat dan kedudukan itu. Daripada Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, yang bermaksud, hai Abdul Rahman, engkau janganlah meminta pangkat dan kedudukan, kerana jika engkau diberikannya tanpa memintanya, maka engkau akan dibantu untuk melaksanakan tugas itu. Tetapi jika meminta untuk diberikan tugas itu, dirimu akan tergadai kepada tugas itu. Nabi kata, siapa yang minta jawatan ni, dia tak akan diberi petunjuk oleh Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut, siapa yang diberi satu jawatan,
bukan disebabkan dia meminta, orang lantik disebabkan dia layak, maka Allah datangkan petunjuk daripada langit. Allah hantar malaikat untuk bimbing dia. Itu beza orang yang meminta dengan orang yang memang layak diberi kepada jawatan. Dan daripada Anas radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut kehakiman dan memohon bantuan daripada orang ramai sebagai pemberi syafaat, nescaya diwakilkan kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, siapa yang dipaksa untuk menerima jawatan tersebut, nescaya Allah turunkan kepadanya malaikah yang menguatkannya dan membantunya. Ini disebut oleh Anas bin Malik, Nabi pernah kata, siapa yang menuntut kehakiman dan jawatan, kemudian dia menjadikan orang ramai sebagai pemberi syafaat. Apa maksud pemberi syafaat? Dia tak dapat jawatan tu, dia pengaruh orang lain untuk mendapatkan jawatan. Hari ni kan nak dapat jawatan, kena bertanding, kena apa kan? Ya. Jadi dia mengharapkan sokongan orang ramai untuk dapatkan satu-satu jawatan. Itu maksudnya pemberi syafaat. Orang ramai ni bagi syafaat. Maka nanti ni kalau dia dapat jawatan itu, dia tidak akan diwakilkan oleh sesiapa, diri dia sendiri sahaja. Ikut nafsu dia lah, cara dia, macam mana dia nak buat. Kalau dia tu bagus, baguslah. Ya. Tetapi kalau dia diberikan jawatan itu bukan sebab dia meminta atas kelayakan dia, Nabi kata dia hantar malaikat. Malaikat jaga dia. Ini, ya. Makna kata bezalah, ya, pandangan Allah kepada orang yang meminta jawatan dengan orang yang menerima jawatan kerana diberi atas kelayakan dia. Dalam hal ini, apabila dia tidak mengetahui bahawa ada orang lain yang dapat memenuhi kekosongan itu, dan jika tidak mencalonkan dirinya untuk pangkat itu, maka keadaan masyarakat akan menjadi kucak-kacir dan akan tertangguh semua urusan pentadbiran negara. Maknanya kalau dia tu betul-betul layak, kalau disebabkan dia tak terima, ada masalah yang lebih besar. Negara jadi kucak-kacir, masalah umat Islam tak dapat diselesaikan, maka mau tak mau orang ni kena terima juga jawatan. Ya, makna kata bukan boleh menolak jawatan secara total. Yang tak elok ni ialah kalau kita meminta. Ya. Baik. Begitulah Islam dengan cara yang sangat indah dalam hal menyandang tugas, termasuk tugas politik, negara dan sebagainya. Maknanya begitulah Islam ni mengajar kita betapa dengan jawatan ni jangan rakus kita, jangan kita bercita-cita dengan jawatan. Ya, tapi untuk tujuan yang lebih besar, ya, hendaklah kita menerima jawatan ni atas dasar untuk memikul amanah. Jadi ada banyak lagi huraian ni yang tak dapat kita nak selesaikan pada pagi ini. Saya kira cukuplah sekadar itu. Maknanya kita dapat dah poin dia tu, kita dapat dah kesimpulan dia, ya. Dan kita dapat pengajaran daripada hadis ni tadi. Ya, bagaimana disebutkan jangan kita sewenang-wenangnya seronok kita menerima satu-satu jawatan. Kalau boleh kita menolak jawatan yang ditawarkan kepada kita. Keduanya dalam hadis ini juga bagaimana Rasulullah menerangkan kepada kita akibat bagaimana jawatan diterima itu bawa satu akibat yang sangat besar kepada kita, ya. Kerana kita akan tanggung amanahnya sampai ke akhirat. Dan yang ketiga ialah bagaimana umat Islam perlu faham ada jawatan-jawatan yang penting yang tak boleh ditolak atas maslahah, ya, atas maslahah yang lebih besar. Antaranya dalam masalah politik, umat Islam harus berhati-hati dengan jawatan, ya. Jangan terlalu zuhud sangat sampai menolak semua jawatan. Kita kena faham, ya. Kerana politik itu sangat kritikal. Sangat kritikal. Kalau kita tak berhati-hati, nanti kuasa akan jatuh kepada orang bukan Islam. Cukup sekadar itu. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang disampaikan. Terima kasih juga kepada
penaja kita kafe apa ni, masakan kampung ya. Kampung bahagia ni mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki dan ya, memberi kemudahan kepada kita. Dan saya mohon ampun, saya mohon maaf jika terlanjur kata. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.